Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, baik, hari ini saya akan bincangkan tentang radas-radas yang kita gunakan untuk menukar jisim berpejar ataupun jisim objek. Okay, yang pertama yang saya nak tunjukkan kepada kamu ialah neraca tuas. Okay, ini adalah binaan neraca tuas. Yang ini kita panggil sebagai dulang, tempat kita meletakkan sesuatu objek. Okay, kemudian yang ini adalah pemberat yang membantu kita untuk menilai skala mana yang kita hendak gunakan. Okay, yang ini yang berwarna merah ini, okay, saya fokuskan. Okay, yang berwarna merah ini kita gunakan untuk membaca skala dan yang ini ada skala. Okay, yang ini adalah skala dan skala ini dia ada dua, iaitu skala yang sebelah atas dan juga skala yang sebelah bawah. Okay, skala yang berada di sebelah atas atau di sebelah dalam ini dia boleh menyukat jisim daripada 0 gram hinggalah kepada 250 gram. Sementara skala yang bahagian bawah pula dia menyukat daripada 0 hinggalah kepada 1000 gram atau 1 kilogram. Okey, untuk skala yang sebelah atas, okey, saya zoom. Okey, kalau awak boleh lihat dengan jelas di sini, okey, dia bermula daripada 0 hinggalah kepada 10 dan setiap antara 1 hingga 10 ini dia ada 10 senggatan, 5 senggatan yang besar dan 5 senggatan yang kecil. Okey, setiap satu senggatan ini bersamaan dengan 1 gram. Okey, ataupun 0.001 kilogram. Kemudian skala yang sebelah bawah ini pula, okey, kalau awak perhatikan, okey, dia boleh menyukat jisim 0 hingga 50 gram dan kemudian dia ada di sini 10 senggatan, bermaksud setiap satu senggatan ini bernilai bersamaan dengan 5 gram. Jadi kalau kita nak gunakan yang mana lebih tepat, kalau dia berjisim bawah 250 gram, maka kita lebih baik kita gunakan skala yang sebelah atas. Okay, tapi kalau lebih daripada 250 gram, nak tak nak kita terpaksa guna skala yang bawah. Tetapi macam mana pun saya katakan bahawa skala yang sebelah atas ini adalah lebih tepat bacaannya atau nilai timbangannya sebab unit untuk setiap satu senggatannya lebih kecil. Baik, bagaimana kita nak menggunakan neraca tuas? Sebelum kita gunakan neraca tuas, kita kena letakkan neraca tuas itu berada pada tempat yang rata dan kemudian kita lihat objek yang kita hendak sukat jisimnya sama ada dia mempunyai jisim lebih daripada 250 gram atau lebih daripada 250 gram. Okey, katakan saya nak sukat mouse ni. Okay, sebelum kita sukat, kita tengok dulu. Okey, katakanlah mouse ni beratnya lebih kurang 250 gram. Okey, kita kena gunakan skala lebih atas. Macam ni kita nak gunakan. Ini pemberat ni tadi, kita letakkan di atas. Kita sangkutkan di atas. Ini ada penyangkut, kita sangkutkan di atas. Okey, kemudian kita kena laraskan. Di sini ada skru pelaras. Kat sebahagian ni, skru pelaras. Untuk memastikan penunjuk kita ini berada pada 0. Tepat berada pada 0. Kita pusing ke kiri atau kita pusing ke kanan hinggalah dia dapat 0 seperti ini. Okey, nampak dia 0 seperti ini. Okey, kemudian kita letakkan pemberat di atas ni dan kita lihat penunjuk ini bergerak dan kita ambil bacaannya di sebelah atas. Okey. Atau katakanlah kita tak nak gunakan skala sebelah atas, kita nak gunakan skala sebelah bawah. Okay, kita turunkan pemberat ini. Okay, maksudnya kalau begini, maka kita akan gunakan skala sebelah bawah. Sama, kita laraskan supaya tidak ada ralat sifar. Dan kemudian kita letakkan bahan objek yang kita hendak sukat jisimnya dan kita ambil bacaan di sini. Kalau ikutkan di sini, okay, bacaannya hanya 50 gram sahaja. Okay, itu satu neraca tuas. Sekarang saya nak tunjukkan pula neraca 3 palang. Okey, baik. Ini adalah binaan untuk neraca 3 palang. Okey, ada juga buku yang menyebut neraca ini sebagai neraca 3 alur.
Kenapa dia dipanggil sebagai neraca 3 palang atau neraca 3 alur? Sebab dia ada 3 skala di sini. Okey, sebab dia ada 3 skala di sini. Okey, sebelum saya ajar kamu cara menggunakan neraca palang, neraca 3 palang atau neraca 3 alur ni, kita tengok dulu bahagian-bahagian atau struktur binaan neraca 3 alur atau neraca 3 palang. Okey, untuk pengetahuan kamu, bila kita nak menggunakan neraca 3 alur atau neraca 3 palang ataupun neraca 2 alur dan neraca 2 palang, kita sangat kena sabar sebab kita nak laraskan satu persatu setiap alur atau palang. Okey, yang ini kita panggil sebagai dulang atau talam untuk kita meletakkan objek yang kita hendak sukat jisimnya. Okey, kemudian yang ini, yang ini kita panggil sebagai palang dia. Ada 3, 1, 2, 3. Palang yang pertama ini dia menyukat jisim dalam unit SAR, iaitu daripada 0 hingga 10 gram. Yang kedua dalam unit ratus, daripada 0 hingga 500 gram. Dan kemudian yang hujung sekali unit puluh yang menyukat daripada 0 hingga 100 gram. Okey, dan kemudian ini bahagian untuk kita mengambil untuk menentukan sama ada bacaan kita betul atau tidak. Yang ini, apa nampak tak garis putih ni? Ini adalah penunjuk. Okey, bila kita nak gunakan, pastikan, dapat tengok ya. Okey, pastikan macam ni sekarang. Garisan putih ini mesti bertemu dengan garisan putih pada sifar. Kejap saya zoom ya. Okey, bila kita nak gunakan, pastikan garis putih penunjuk ini mesti sebaris dengan pada garis putih pada sifar. Baru itu kita katakan dia tidak ada ralat sifar. Kalau ada ralat sifar, kita tengok berapa dia punya bacaan dia. Kita tentukan, biasanya dia tak ada ralat sifar. Okey, sebelum kita gunakan, kita kena pastikan bahawa kita kena letakkan kita punya neraca 3 alur ini untuk duduk di tempat yang rata supaya kita dapat garisan yang sebaris ini tadi. Okay, macam ni dah tak berapa. Betul ya? Okey, baik. Saya tunjukkan cara kamu nak mengira, bagaimana kamu nak mengira, nak membuat bacaan nilai jisim objek yang kamu hendak sukat. Okey, katakan saya macam tadi, saya nak sukat jisim mouse ini, atau tikus ini menggunakan neraca 3 alur. Okey, kita dah letakkan, kita dah tengok pada sifar kedudukan tak ada ralat sifar. Okey, kita tengok pada skala ni. Okey, kita tengok pada skala. Kita nak ubah yang mana dulu? Okey, kita nak ubah satu persatu, iaitu kita ubah dulu pemberat pada skala unit SAR. Lepas tu pada puluh, kemudian baru ratus. Kita tak boleh buat sesuka hati. Mesti ikut susunan daripada SAR hingga ke ratus. Sebelum tu kita kena letakkan ketiga-tiga pemberat ini pada kedudukan sifar. Okey, caranya ialah kita gerakkan kita punya neraca ini sehinggalah penunjuk ini berada satu garis dengan penunjuk sifar. Okey, kita gerakkan dulu. Kena betul-betul ni kita gerakkan SAR. Okay, kita dah gerakkan sampai 10, masih lagi tidak bergerak. Jadi kita tolakkan balik SAR ini pada 0. Kita gerakkan pula pada ni yang 10, masih lagi pada 10. Okay, dan kita mesti letakkan dia pada lekuk yang betul. Okay, kita letakkan. Okay, dan kemudian kita laraskan. Memang agak sehinggalah baik, sehinggalah kita dapatkan dia sebaris. Di sini bacaannya lebih kurang 50. Kita campurkan di sini 9 dengan 5. Dengan 50 campur 9, 59. Jadi kita dapat jisimnya lebih kurang 59.5 gram. Sebab dia dah tunjuk dekat sebelah sini, dekat sini. Okey, kita dah tunjuk dekat sini dia punya.
Okey, dia dah tunjuk sifar. Maknanya kita ambillah bacaannya, kita campurkan berapa digit yang ada. Okey, itu adalah neraca 3 alur. Okey, sekarang saya tunjukkan pula beradas yang kita gunakan untuk menyukat GSM yang lebih tepat. Okey, baik. Yang ini kita panggil sebagai neraca elektronik dan yang ini dia sangat tepat bacaannya dan kita panggil ini sebagai neraca digital, ya, neraca digital, dan dia sangat sensitif kepada GSM. Jadi bila kita nak gunakan neraca digital ini, kita tidak boleh pasang kipas pun. Kalau kita pasang kipas, maka nanti dia punya bacaan akan lari-lari. Dan biasanya ahli sains, bukan ahli sains lah, sesiapa yang menggunakan neraca digital ini, dia akan letakkan di dalam kotak plastik yang tidak ada pergerakan, kotak plastik atau kotak kaca yang hidup sinar, okey, yang tidak ada pergerakan udara, okey, supaya bacaannya tidak bergerak-gerak, dan kemudian dia mesti disambung kepada punca elektrik. Okey, bahagian ini untuk kita sambungkan dengan punca elektrik. Okey, baik. Bila kita dah sambungkan kepada punca elektrik, dekat sini ada button, ya, ada button on off, unit, count and tell. Kemudian kita tekan on ni. Okey, dah tak. Okey, baik. Bila kita tekan on, dekat sini dia buat kalibrasi dekat sini. Okey, kalibrasi dekat sini. Kita tekan ni, maka kita akan dapat 0.0. Dan dia kalau sebabkan kita tidak buat dia di depan, yang berkadang dia masih boleh bergerak, dan kemudian kita letakkan objek yang kita nak sukat dan kemudian kita akan dapat bacaannya di sini. Okey, contohnya buku kecil ini, okey, berjisim 43.3 gram. Senang saja, kita terus dapat jawapan berbanding dengan dua radas manual tadi yang kita terpaksa cari bacaannya. Okay, ingat apa dia GSM? GSM ialah kuantiti jirim yang terdapat dalam sesuatu objek. Pada hari ini saya perkenalkan 3 radas, iaitu neraca tuas, neraca 3 alur atau neraca 3 palang dan juga neraca digital.